Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah malam ni kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, pengajaran yang ke-29. Berkata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, betapa kamu dakwakan akan dunia itu fana. Dunia ni binasa, akan hancurlah, dan nikmat dunia ni akan hilang, dan hidup dunia itu putus. Ni siapa yang mendakwa? Kita lah. Kita tahu bahawasanya dunia ni akan binasa, akan hancur. Dunia ni akan fana, dan nikmat dunia ni hilang. Belum dunia ni hilang lagi, nikmat yang ada kat kita pun dah mula beransur hilang. Dulu nikmat kita sihat, sekarang sihat tu dah kurang. Nikmat mata dulu terang benderang, tengok jauh pun nampak, tajam. Lah ni depan biji mata pun tak nampak. Dulu telinga alhamdulillah, orang cakap sikit pun, bisik pun dengar. Sekarang ni orang menjerit pun dah hilang, dah tak dengar dah. Banyak dah nikmat-nikmat tu hilang. Dunia belum hilang lagi. Nikmat atas dunia ni, rasa makan tu makan pun tak apa selera dah. Makan pun dah sikit, tak ada banyak dah. Sebab dia dah beransur-ansur hilang. Jadi akhirnya dia kata hidup dunia ni akan terputus. Maknanya kita akan matilah. Kita akan tinggalkan dunia. Walaupun dunia belum meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dia satu ketika nanti. Sampai satu saat dunia ni akan meninggalkan kita. Jadi kita tahu hak ni, kita dah faham, kita yakin bahawasanya kita akan terpisah dari dunia ni. Maknanya yang memisahkan kita apa? Matilah. Bila datangnya kematian, terpisahlah kita segala-galanya dengan dunia ni. Okey. Maka bahawasanya segala mereka itu yang berbuat taat akan Allah Ta'ala sabit di dalam syurga. Maka Allah Ta'ala kata, orang yang hidup atas dunia ni dulu ni, mereka berbuat taat kepada Allah, buat baik, beramal soleh atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Setiap waktu, setiap detik, umurnya itu, masanya itu digunakan untuk membuat ketaatan, digunakan untuk beramal soleh. Maka sabit baginya di dalam syurga. Maka dia ni layaklah masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang buat baik, beramal soleh ni
ikhlas semata-mata kerana Allah, layaklah dia masuk syurga Allah Ta'ala. Jangan pergi tanya pula kan, mana dalilnya Ustaz yang boleh masuk syurga tu? Dah. Dalilnya dalam Quran. Sekarang ni orang sibuk duk tanya dalilnya, takut gak nak ngajar sekarang ni. Sikit dalil, sikit Quran, sikit hadis kan. Orang dah cari pandai kan ni, tanya dalil, sikit-sikit tanya dalil. Bila tak ada dalil ni, kalau dalil tak ada buat apa Ustaz? Oh, kagang ni lain macam sekarang orang tanya sikit-sikit dalil dia, bukan faham pun nanya. Kan? Yalah, dalil ni pun bukan layak untuk kita pun sebenarnya. Kalau minta Quran, minta hadis, kok dibaca pun kita kan faham pun. Kan bila dah minta dalil hadis ni sahih ke tak? Tanya pula dah. Kita pun sebutlah perawi-perawi ni, kau kenal ke? Bila dia hidup, kat mana dia hidup? Tu minta buat apa? Kita ni orang awam, cukuplah dalil ulama beritahu. Boleh tak tuan? Boleh. Dah. Siapa beritahu ni? Ulama beritahu. Ulama tu menambil, kau pergi tanya dia. Semua nak tanya aku penat kan? Kita orang awam, kau buat-buat ni ada dalil ke? Ulama kata boleh buat. Ulama tu menambil dalilnya, tu kau pergi rujuk kat dia. Macam kitabnya, kau kata kitab ni salah, kau pergi tanya ulama yang karang kitab ni. Siapa dia? Syekh Abdullah Ibnu Abdul Rahim Fatani, seorang Syekh Abdul Rauf Wansuri Aceh. Dah meninggal dua orang ni. Kau pergi kubur dia, pergi tanya. Tanya pula, dia ni ulama, kau takkan tak iktiraf dia sebagai ulama kot? Dia karang kitab ni diluluskan oleh Jakim ni tuan-tuan, bukannya tak lulus kat Jakim. Apa-apa kitab bawa kat Jakim lu tengok. Kalau Jakim kata okey, lulus. Kalau Jakim kata tak okey, tak boleh keluar. Lepas tu kau tanya lah kita, mana dalil? Sekarang ni semua orang tanya dalil. Kita dalil kita, ulama kata boleh, boleh. Kan? Bergantung dengan ulama lah. Sebab kita ni orang awam. Orang awam ni cukuplah perkataan ulama. Kan? Dia macam mengaji Quran lah. Tuan-tuan, kau ngaji Quran bab tajwid, nak belajar semua ni idgham ma'al gunnah, ini idgham bila gunnah, ini idgham mutamathilain, ini mad wajib kali ni musaqqal, ni mad tabi'i, ni mad jaiz, mampu tak ingat. Keluar pintu tu tanya dia, ni mad apa ni Syekh? Mana ni? Ini mad kilau. So, ini tapi ini panjang kan Syekh? Yalah, panjang berapa harakat? Tak tahulah aku. Ni mat apa ni? Mana pula aku tahu. Tadi ustaz tu cakap. Ustaz dia cakap banyak majais ada mat tabi, aku pun tak. Cukup kita tahu ni baca apa? Dengung. Ni baca apa? Izak. Ni baca apa? Tahulah. Ni baca panjang ke pendek? Panjang. Dia tahulah, cukup. Yang nak belajar betul-betul faham tajwid ni mat ini, ini hukum ini, hukum ini mengaji yang dekat pondok kat tahfiz tu. Tu belajar betul-betul tu. Tapi kalau macam ni umur nak belajar hukum tu semua nak buat satu, mampu tak ingat. Banyak benda lain dia aku nak ingat. Ni bini aku sibuk, gas dah habis ni kau tak tahu. Ni kan masin dah habis, garam dah habis, aku tak ada nak ingat mat jaiz ke mat lazim ke mat tabi'i ke mat apa aku tak ingat dah. Jangan kita semua nak tuan-tuan kan. Peringkat kita ni nak betulkan ibadat je, bukan nak keluar fatwa, bukan nak jadi juri hakim musabaqah tilawatul Quran kan. Kita ni belajar untuk apa ni? Nak betulkan ibadat kita lah, tu je. Kita nak jadi, ada yang jadi mufti, ada yang jadi majlis fatwa ni. Tak ada. Cukup takat tu dalil dia. Kalau nak jadi mufti, masuk mengaji balik, mengaji bab ilmu Quran, hadis, fiqh yang 12 tu, bagi faham betul-betul. Keluar sok boleh jadi mufti. Yang kita ni tak payahlah. Kita sekadar nak buat dia, nak sembahyang. Kan? Nabi tak buat, kenapa kau buat? Nabi tak buat, tapi Nabi larang dah. Kan? Nabi tak buat, nak tanya dulu, Nabi larang ke tak? Nabi tak larang, apa masalahnya? Sebab itulah Quran kata apa? Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum
anhu fantahu. Yang dia sebut situ apa? Apa yang didatangkan Rasul suruh buat tu ambil je lah. Kau genggam elok-elok. Ni Nabi suruh, ni Nabi suruh, ambil. Wa manahakum, apa yang Nabi larang, bukan apa yang Nabi tak buat. Ada dua tuan-tuan. Satu larang, satu tak buat. Tak buat tu bukan dia larang, tak, tapi dia tak buat. Yang larang ni dia tegur, ni jangan buat. Ni tak boleh buat ni. Contohlah macam makan dhab lah, bewak pasir. Kan? Orang Arab tanya Nabi, ya Rasulullah, makan apa ni? Ni dhab, bewak pasir. Kan? Nabi kata tak. Asal haram ke? Tak, tempat aku tak ada. Maknanya Nabi larang ke? Biawak tak boleh makan ni, kau jangan makan, haram. Tak ada. Tekak kau lalu, tempat kau ada, kau bedal. Tempat aku tak ada. Jadi aku tak open nak lalu. Aku tak makan lah. Kau nak makan, makanlah. Jangan tanya. Jangan kata Nabi tak buat. Tak. Nabi tak buat. Kalau kita semua Nabi buat baru kita buat, Nabi tak buat kita tak buat, penat. Nabi buat solat malam 13 rakaat. Sanggup tak? Dua pemengelupu 13. Kan? Nabi buat tahajud setiap malam 13 rakaat. Mampu? Tak mampu. So itu Nabi kata apa? Buat sekadar kemampuan. Kau mampu 2 rakaat, buat 2 rakaat. Lepas tu buat satu witir. Dah. 3 ya. Nabi 12 kau tahu, Nabi 13. Itu Nabi 13 betul lah, tapi aku mampu 3. Ni Nabi tak pernah buat. Memang Nabi tak pernah buat, tapi Nabi tak larang pun buat 3 tu. Jangan buat 3 dah. Buat mesti 13. Tu baru tak boleh buat 3. Sebab ada larangan. So itu kena faham betul-betul nah. Sebab dia kata manahaitukum anhu, apa yang Nabi tegah ni fajtanibu, maka naklah kamu jauhkan dia lah. Apa yang Nabi suruh, buatlah. Kita hari ni banyak sangat tanya, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Ni Nabi tak buat zikir ni. Nabi tak ada zikir waktu ni. Zikir pun salah. Contohlah kan, kita nak buat satu amalan lah untuk kita kan. Apa kita buat? Kita ni tiap-tiap hari ni lepas subuh ni tak ada apa nak buat. Pencen pun sudah, tak ada apa nak buat kan. Kita pun istiqamah nak beramal satu amalan. Apa amalan kita? Aku nak buat zikir subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar 1000 kali. Tiap-tiap hari aku nak istiqamah buat ni lah. Lepas main subuh tu, orang dah balik tu, aku nak iktikaf kat surau ni, kat masjid, aku nak buat 1000 kali zikir ni. Kita pun hari-hari datang buat, hari-hari buat. Orang pun tanya, Syekh buat apa? Tak ada apa, datang zikir ni lah. Ni Nabi buat ke? Nabi tak adalah buat. Habis tu entah buat apa, Nabi tak buat. Tak, tanya balik, Nabi larang ke? Dia kata kalau Nabi ada mungkin Nabi larang, kalau Nabi ada mungkin Nabi suruh. Bukan larang. Kau cerita kalau ni andaian kan, kalau Nabi ada ni nescaya dia larang. Kita pun cakap kalau Nabi ada ni nescaya dia suruh buat ni. Dia nak kata apa pula? Kita ni tuan-tuan, Nabi tak buat, sikit-sikit nak dalil, sikit-sikit nak itu, sikit-sikit nak ini kan. Tapi puak-puak ni tak boleh jawab dengan hadis Quran sebab dia pandai jawab guna mantik tuan-tuan. Kalau Nabi tak buat, kau tak boleh buat. Okey, Nabi tak pernah belajar buat master, mana ada. Nabi tak pernah masuk universiti, yang kau masuk apa? Tapi Nabi larang kau nak masuk universiti tu. Tak ada, ngaji. Nabi larang ke buat master PhD tu? Tak ada. Tapi Nabi tak buat pun. Nabi tak buat, dia tak larang kau buat, kau buatlah. Apa masalahnya? Jadi tuan-tuan, yang dilarang tu tak boleh. Ni kau menambah-nambah apa yang Nabi dah buat. Yang maksud menambah-nambah apa Nabi dah buat ni, contoh, Nabi tak pernah pun buat sembahyang sunat lepas asar. Kita pandai-pandai ya buat tambah. Berapa tuan? Sembahyang sunat. Ni lepas asar lah.
Nabi tak buat, Nabi tak bagi buat. Alah, tu Nabi, kita ni umat dia kena buat banyak beramal. Nabi tak beramal, tak apa, sebab kita ni umat dia kena banyak beramal. Tapi waktu ni diharamkan, tak boleh. Itu Nabi kata untuk dia tak boleh, kat kita tak apa, banyaklah kau. Tu kena faham betul-betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni main sesah ya tuan-tuan. Oh, Nabi tak buat, Nabi tak buat kan. Kalau Nabi tak buat, apa yang Nabi buat? Aku buatlah, aku nak tengok, boleh tak kan. Okey, baik. Jadi beramallah. Untuk apa ni? Orang yang beramal soleh ni, buat baik ni, dia ni sabit baginya itu janji Allah Ta'ala syurga. Okey. Dan masuk mereka itu daripada segala pintu yang 8. Yang disebut dalam hadis ni, pintu syurga ni ada 8 pintu. Masuklah mana-mana pintu, tak kisahlah. Ada nama Ar-Rayyan lah, apa semua tu, masuklah. Sebab kau beramal soleh duduk atas dunia ni dulu. Bulan lepas kita cerita bab neraka kan. Ni cerita bab syurga. Masuklah mana-mana pintu ni, dia kata. Dan pada tiap-tiap syurga tu 1000 lapis. Dan pada tiap-tiap satu lapis itu 70,000 mahligai daripada jenis mutiara. Satu lapis ni dia kata tiap-tiap syurga ni ada 1000 lapis. Syurga ni ada 1000 lapis, syurga ni ada 1000 lapis, syurga ni ada 1000. 8 syurga ni, 8 tingkat ni ada dia punya lapis dia. Satu lapis ni 1000. Satu syurga ni 1000. Pada tiap-tiap satu lapis itu 70,000 mahligai daripada jenis mutiara. Dalam satu tingkat ni dia macam rumah flat lah, kita sedang cerita kan. Tingkat satu ni ada berapa? Ada 70,000. Tingkat 2 70,000. Tingkat 3 70,000. Maknanya 1000 lapis. Setiap satu lapis 70,000. Kalikan dengan 1000 lapis ni tadi, 70,000 kalilah 1000 lapis. Jenis dia mutiara. Manalah ustaz ambil benda Allah ni? Dalam kitab ni kan. Kitab dia ni lah, kitab Al-Mawaiz Al-Badi'ah. Ni kitab dia kan. Boleh pakai ke kitab tu? Yang ni kau tanya ulama yang karang kitab ni, dan kau tanya Jakim, boleh pakai ke tak boleh pakai? Kau tak boleh pakai, Jakim haram kitab ni. Selesai masalah kan. Kitab ni tak boleh pakai sebab ini mengarut. Mana ada syurga 1000 lapis 70,000 ni semua mengarut ni. Haram kan kitab ni, haram. Kita pun tak baca lah kitab tu. Tapi bila ada kitab ni, kita beli, kita baca, kita mengaji. Siapa karang? Ni ulama dia. Senang tuan-tuan. Kita jangan pening-pening. Kadang-kadang kita pun pening tuan-tuan. Pening enggak kitab ya, kalau tak boleh ya kita haram. Macam negeri Perlis lah kan. Negeri Perlis ni kitab Majmu' Asy-Syarif tu yang ada doa-doa tu kan. Dia ada kata diharamkan di negeri Perlis pasal ada benda-benda dalam tu tak betul. Tengok, benda tak betul, urusan di tangan dia, dia kata tak betul, haramkan. Haramlah negeri dia tak bagi masuk benda-benda macam tu. Nak macam mana? Selangor mungkin boleh, kitab Majmu' Syarif boleh, baca lah. Dia mungkin tak boleh, dia ada mufti. Kita kena akur lah negeri dia. Kita jangan pergi kutuk lah dia. Perlis ni kan, aduh serabut aku tengok. Wahabi lah ni, bawa bertenang dulu. Dia ada pendapat dia sendiri kan. Kalau dia diharamkan benda tu, kita ramai majlis fatwa banyak, kita mufti ramai, pergilah berbincang kenapa kau haramkan dan sebagainya. Kita orang awam ni apa tahu. Ni kadang-kadang kita yang lebih. Kau tengok Perlis, ada ke kitab Majmu' tu diharam ni? Kitab tu elok, ada sebab lah diharam tu. Bukanlah aku membela negeri Perlis tu, tak. Maknanya adalah hujah dia. Jadi kalau kita tak perhati, siapa tak perhati? Mufti tak perhati, pergi jumpa mufti dia. Kenapa keharaman kitab ni? Kitab ni okey apa? Kan? Saya tuan-tuan tak kisah, siapa pun boleh. Kan? Kau jangan kacau aku sudah, tu je. Kau kacau aku, kau dapat. Kau kacau serban aku, jubah aku, tu memang kau dapat.
Ni serban ni Nabi pun, ni sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi. Saya kata sunnah Nabi lah. Tapi dia kata Abu Jahal pun pakai serban. Tu kau memang dapat dengan aku. Tu memang kau dapat. Aku elok-elok ke serban ke jubah, lepas tu kau pergi taji aku kan. Ni tuan pakai jubah ni sunnah Nabi. Sunnah. Ya ke sunnah? Ya. Tapi Abu Jahal pun pakai jubah juga. Tu memang kau menempah maut dengan aku. Aku pantang aku. Patutnya kau pitanya yang ada aurat, yang kau pitanya pakai jubah ke serban ni pasal apa? Memang kau dapat dengan aku. Memang kau nak mendapat dengan aku. Kan aku tanya kau elok-elok kan. Kau ni adik-beradik Abu Jahal ke? Sepupu sepapat ke, wari walak ke, ataupun anak buah dia? Kau jangan dengan aku. Sebab aku tak suka kan? Banyak benda lain lagi. Sebab itu saya tak kisah bab-bab lain. Kau ada dalil, ada hujah. Mungkin hujah kau tu betul, pendapat kau tu betul kan? Tak apalah, orang nak ikut pendapat dia, silakan. Macam dia berpendapat bahawasanya bismillah ni tak perlu dijaharkan, baca kuat, baca perlahan cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa dah Imam Poleh ni? Bismillah pun tak baca. Kau jangan kata dia tak baca, dia baca perlahan. Dia ambil pendapat mengatakan bismillah tak perlu baca kuat, baca perlahan. Kita kena berlapang dada lah, jangan pergi kutuk dia. Kau tengok Wahabi ni, kau tengok mana baca bismillah, nak baca bismillah. Suka-suka hati dek kau. Dia pun kau tengok puak-puak ni yang kata ahli sunnah wal jamaah, bismillah baca kuat-kuat pun tak boleh juga. Kita pun ada hujah kita kan. Satu jangan kisahkan. Tapi belum ada lagi orang tanya Imam Masjidil Haram, belum ada lagi. Belum. Tuan Syekh, kenapa tak baca kunut? Belum ada lagi orang tanya tu. Dah ada orang tanya? Kau ada orang tanya, Tuan Syekh, apa saya tak baca kunut? Tuan Syekh ni Wahabi ke? Seorang pun tak boleh tanya. Apa tu Imam Masjidil Haram tu buat, kau ikut ya. Kunut nazilah, kunut pun kunut lah. Maghrib bantai baca kunut, tak kau lah. Tak ada siapa kisah. Jadi kita jangan hina menghina, jangan kutuk mengutuk. Kita kena lapang dada kan? Kita kena berlapang dada dengan dia orang ni kan? Kau ada dalil, kau tak nak buat, tu kau punya pasal. Kau ada dalil kau, aku nak buat. Macam aku nak berzikir lepas sembahyang, aku buat. Kau tak nak buat, tu kau punya pasal. Kau lepas salam, Assalamualaikum, loncat balik, suka hati kau lah. Aku tak kisah pun. Mungkin kau ada hal, aku baik sangka je lah. Mungkin kau sibuk, mungkin kau ada hal, mungkin kau tak hafal. Dah kau balik, aku baca. Jangan kau pergi jumpa aku, ni yang ustaz buat ni, mana dalilnya ustaz? Dalilnya aku empuk pun dengan mic ni. Ulama dulu dah buat, lepas tu kau sibuk pula tanya. Ulama dulu tu mana ambil? Kau pergi tanya dia, yang wujud tu pergi tanya dia, pasal apa dia buat. Kan? Tu kau jangan tanya aku. Itu saya buat tahlil, saya buat tahlil. Bukan saya tak buat, tahlil saya buat kan? Orang suruh buat tahlil, saya buat tahlil, Ustaz buat. Tahlil ni ada hadisnya Ustaz kan? Tak ada hadisnya Ustaz. Dan Nabi tak buat, Nabi larang ke? Ada duduk dan diam. Kau tak hafal ke? Kau tak hafal, kau duduk dan diam, biar aku buat. Saya senang je kan? Tak ada masalah lah nak bertahlil. Tahlil tu apa tu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Takkan tu pun salah kot kan? Jadi tuan-tuan jangan pening-pening. Ni jangan tuan-tuan tanya pula, mana Ustaz ambil ni Ustaz? 1000 lapis, tiap-tiap 1000 lapis ni 70,000 mahligai daripada jenis mutiara. Aku baca kitab ni je, aku nukilkan, bukan kitab aku. Kok kitab ni membohong, aku pun samalah bohong. Kok yang kena bohong, tuan-tuan lah. Tapi takkanlah kitab ulama nak bohong kot. Piramli kan dapat filem, takkanlah lebay nak bohong. Kan? Tengok filem tu. Minum. Dah ramai cabut dia kan. Kawan pun tunggu.
Mana ni? Takkanlah lebay nak bohong. Piramli buat filem betul-betul dah tuan-tuan. Macam mana? Dan pada tiap-tiap satu mahligai itu 70,000 kampung daripada jenis permata. Mahligai ni pula ada kampung-kampungnya. Kampung-kampung tu daripada jenis permata pula dah. Tak boleh bayangkan syurga indahnya macam mana tuan kan. Sebab tak masuk lagi kan, tak masuk itu tak tahu tu. Orang masuk siapa tahu kan. Doalah bagi dapat masuk. Ini nak masuk beramal malas, macam mana nak masuk? Mayang pun malas, macam mana nak masuk? Zikir malas, mayang malas, baca Quran malas, betul. Nak masuk syurga, nak masuk Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, nak masuk bukan main, berangan ya Allah, beramal pemalas. Kemudian, dan pada tiap-tiap satu kampung tu 70,000 rumah daripada emas yang merah. Dan pada tiap-tiap satu rumah 70,000 mahligai daripada perak yang putih. Allahu Akbar. Ini hebatnya syurga. Dan pada tiap-tiap satu mahligai itu 70,000 hidangan daripada ambar. Dan pada tiap-tiap satu hidangan 70,000 pinggan daripada jauhar. Kita bawa ada pinggan mahal sikit pun dah lain macam kan. Tapi kita ni ada kat cerdik dia. Pinggan mahal simpan, pinggan murah makan. Apa benda lah. Orang pinggan mahal-mahal tu ibu-ibu keluarkan makan, sementara nyawa ada ni gunakan pinggan mahal tu. Ni beli kat mana dulu ni? Ni berapa ribu harga pinggan ni? Waktu tu guna pinggan ni. Orang datang bagi pinggan plastik. Sebab kau tak keluar duit. Yang keluar duit siapa? Kita lah guna. Ni kita keluar duit, kita simpan pinggan tu. Orang yang tak keluar duit datang guna pinggan tu. Tak kebodoh nama. Kita pinggan plastik. Apa benda lah. Tapi pakai ibu-ibu ni lah, tapi sama je kot kan. Keluar pinggan mahal tu, kita beli untuk apa? Nak guna lah. Nanti orang datang, Ustaz, pinggan plastik lah, kau tak keluar duit, kau bukan keluar duit pun. Macam mana? Lepas ni kan balik suruh keluarkan. Tadi Ustaz cakap kau pinggan mahal, cawan mahal tu keluar guna makan. Nanti orang datang bang, orang datang so apa yang ada tu keluarlah. Pinggan plastik, cawan plastik ada, pakailah. Lagipun dia datang bawa anak, sok pecah sok. Lagi kau masalah. Kalau aku yang pecahkan tak ada masalah, duit aku. Ni orang yang pecahkan, duit aku yang pecahkan orang. Tak galat rasa. Macam mana tak je? Setuju yang tu? Berani cakap dengan rumah? Bilang berani ikut. Takutlah tu. Berani ikut. Patutnya berani. Apalah berani ikut. Ada kod lepas tu. Mana kod belakang tu tak power lagi ni. Tu kehebat. Takbir kat surau tadi kat rumah. Jangan. Baru bini sergah dah takut. Tapi bukan takut no. Kita bukan takut bini sebenarnya. Bini memang tak takut. Siapa nak takut bini? Takut bini ni dayus tak masuk syurga. Ni mana ada yang takut bini? Tak ada. Cuma hormat bininya. Kita tak takut pun. Tak nak kata kudrat, orang laki-laki kuat. Apa nak takut? Nak cari rezeki, kita yang cari. Nampak? Bukanlah takut. Tak ada takut lah. Kita malas nak bising. Tu yang. Lagi-lagi di mana? Lagi-lagi di mana? Lagilah apa nak ditakut lah. Jadi tuan-tuan, orang kata takut bini, bukan. Tak ada takut orang laki-laki, mana ada takut bini lah. Habis kalau berani kahwin lagi seorang. Itu bukan masalah takut atau tidak nak kahwin. Tak. Kita fikir sendiri, kita ada akal fikiran. Aku ni mampu ke tidak? Itu yang selalu kita fikir. Bukan pasal bini pun. Nak kahwin dua, cukup ke? Seorang pun tak cukup. Keinginan semua ada, bukan kau orang, aku pun ada. Ni walaupun dah tua-tua macam ni, takkan tak ingin, bohong lah. Tapi sehat lah. Kalau tak sehat memang tak ada keinginan lah kan. Sehat, ada keinginan, tapi fikir balik, aku ni mampu ke tak? Seorang isteri aku ni pun, anak aku ni pun mampu.
Aku ni pun dah tua, nak tanam pokok balik semula. Ini pasal lah. Tu yang tak jadi tu. Kan? Terbantut kita punya keinginan. Bukan takut. Tak ada takut. Mana ada orang lelaki takut? Kuasa cerai tangan dia. Kalau dia fikir dia mampu, isteri pergi mahkamah, cakap ke mahkamah, saya mampu, saya banyak duit, tenaga, alhamdulillah, sihat, hari-hari makan minum tongkat ali. Apa masalah? Gaji saya bulan-bulan pun 10,000. Apa masalah? Kenapa saya tak boleh kahwin ni seorang lagi? Tak ada masalah, mahkamah masih lulusnya. Bukan takut, tapi kita fikir kita tak mampu. Mampu ni maksudnya masuk, kan? Dah elok-elok tidur lena kat rumah kan, bini satu kan, balik tidur rumah lena, pantang letak lelap. Ni malam ni sini, besok sana pula dah. Shah Alam seorang, kan? Lepas tu Ampang seorang, nak ngadak jam lagi, lama mati tengah jalan dia. Tu yang tak buat, bukannya takut. Tak ada takut-takut lah sini. Ada orang laki-laki takut bini, mana ada, kan? Dan dia kata tiap-tiap satu pinggan ni 70,000 bagai daripada makanan. Allahu Akbar. Satu pinggan ni macam-macam makanan. Dan kita baru 5 jenis hidangan pun dah tak tahu nak makan yang mana satu. Oh, ini sedap, ini sedap kan. Pergi pula hotel kan, tak tahu nak pilih mana satu. Yang ini tak boleh, macam mana, yang ni kolesterol, yang ni darah tinggi pula dah, mampus ni. Ni tak boleh, ni semua tak boleh. Last sekali air kosong. Ni besok dalam syurga tiap-tiap satu pinggan 70,000 bagai daripada makanan. Waktu tu kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, apa semua tak ada. Hadaplah 70,000 tu, mana satu nak makan, kan? Dan pada tiap-tiap satu makanan itu 70,000 daripada rasanya. Rasa pun dia kata 70,000 rasa. Kita baru rasa pedas, masam, masin, tu ya, manis, pahit, tu ya. Baru ada 4-5 rasa tadi. Masak 3 rasa. Itu pun tak tahu baru 3 ya. Itu pun kita tak rasa apa. Kata 3 rasa, tak rasa apa pun. Uji 3 rasa. Uji ni masak apa ni? Siakap 3 rasa. Ini siakap kayangan 3 rasa. Lain rasa dia sebab kayangan. Kan? Ikan sama ya, tak ada apa pun. Lepas pada 2 inci hilang rasa, habis. Nikmat tu 2 inci ni je. Lepas telan ni yang kita sedap sangat tu, lepas ni habis nikmat tu. Kan? Macam bawa kereta nah. Kereta baru, nikmat, rasa nikmat bawa kereta baru, sonok ya. Dah lama sikit hilanglah nikmat rasa sonok tu. Sebab nak bayar hutang setiap bulan. Satu orang tanya saya, Ustaz ni cerita rasa kereta yang macam mana Ustaz paling sedap bawa? Saya kata kereta yang tak ada hutang lah. Kereta yang tak ada hutang memang sedap bawa. Tapi kalau kereta banyak hutang, jenuh mikir kan. Asal ujung bulan nak sampai je, duit kereta nak bayar lagi. Aduh, apa kan? Rocktek nak mati lah dah. Tayar dah botak lah tu. Aduh. Ni kereta tak ada hutang, bawa kan. Ada bayar rocktek lah setahun sekali. Kan? Tu orang tanya saya, apa kereta yang Ustaz suka Ustaz? Tak ada. Kereta yang saya suka kereta yang tak ada hutang. Satu saya bawa kancil dia tak ada hutang. Hutang dah tak ada. Citra hutang dah tak ada. Kereta yang ada hutang tak bawa. Sebab tak nak bawa, takut. Nak letak depan bank pun takut. Kan? Tak depan bank hutang 3 bulan tak bayar ni, tarik mampu kan. Kalau kereta macam ni letak depan bank lantak bila tak tinjau-tinjau pun, tak ada hutang. Kan? Ni tidur malam boleh no. Jadi besok makan 70,000 rasa. Kau nak rasa apa? Nak rasa tom yam, nak rasa pedas, masam, manis, pahit, kelat, bau berapa rasa? 7. Ada lagi ni 70,000 daripada rasa dia. Allah.
Jadi tuan-tuan, ni makan dalam syurga. Tak tahulah bila kan. Dan demikian lagi mahliga itu 70,000%, yakni katil daripada emas yang merah, dan pada tiap-tiap 1% itu 70,000 hamparan daripada sutera yang halus. Sekarang tak boleh pakai emas, tak boleh pakai sutera. Dalam syurga besok hamparan pun dari emas dan sutera. Semua boleh. Dan dia kata istibrak dan dibas pada keliling tiap-tiap peratus itu 70,000 sungai daripada air hayat dan daripada air susu dan daripada arak dan madu yang hening, dan pada sama tengah sungai itu 70,000 pohon kayu daripada buah-buahan. Tuan-tuan kira lah sendiri kan? Takkan saya nak tolong kira kan? Tapi ala kulahnya indahnya syurga tu, itulah rupa dia kan? Bayangkan 70,000 pohon daripada buah-buahan ni, dan pada sama tengah sungai ni ada pohon-pohon. Allah, kita baru duduk dekat Ulu Yam pun rasa bestnya duduk dalam hutan ni, pergi sungai ni kan. Baru sungai Ulu Yam kan, baru duduk sungai Tekali kan, baru duduk sungai Tekali tu, sungai Gabai tu, bestnya duduk sini. Itu baru duduk itu ya, rasa seronok. Ni bukan macam sungai Gabai tu, bukan macam sungai Tekali tuan-tuan kan. Punya seronok duduk sungai Tekali, sungai Gabai tu hari Minggu penuh kan. Ya penuh tuan. Sekarang ni jalan pun penuh, tak tahulah ke mana puak ni pergi kan. Macam dah tak ada Covid aku tengok kan. Jagalah tuan-tuan sikit, janganlah nampak sangat kita ni Allahu Akbar langsung tak jaga. Macam Covid dah tak ada, pada Covid ada je lagi tuan, walaupun tak banyak kan. Semalam jenazah Covid daripada Ampang ke Lenggung, malam kita orang hantar kan, hantar ke Greek, daripada hospital Ampang ke Lenggung, ke Greek sana tu kan. Jenazah Covid ada lagi kena, tinggal lagi taklah sebanyak dulu pasal dah vaksin tu je lah. Jadi yang belum vaksin, vaksin lah kan. Vaksin yang belum booster, lepas booster ni besok booster. Mana tahu besok ni varian baru pula lagi. Walhamdulillah lah kan. Kita vaksin lah. Dia kata tak payahlah vaksin Ustaz, ni semua propaganda Yahudi semua ni. Tak, vaksin lah, cucuk je, kan ada apa pun kan. Vaksin, jangan tak vaksin. Saya tuan-tuan, saya vaksin. Majlis fatwa kata boleh, hukumnya harus, cucuk, habis cerita kan. Senang nak pergi mana-mana orang tanya, Ustaz dah vaksin Ustaz? Kau jangan tanya vaksin, booster pun sudah kan. Sekarang ni Jais minta nak tengok tenaga pengajar yang komplit vaksin, tunjuk sertifikat. Tadi di Padang Jawa Jais minta screenshot sijil sertifikat vaksin, dan juga lagi satu tauliah. Dua dia minta. Jadi tuan-tuan mintalah dekat ustaz-ustaz ni, kalau tak vaksin Ustaz, vaksin lah Ustaz. Apa tunggu ke Ustaz, saya tak nak vaksin. Kalau Ustaz tak nak vaksin, nampaknya kami tak boleh panggil lagi. Takut ke? Bukan takut Ustaz, ni peraturan undang-undang ulul amri, bukan suruh buat maksiat Ustaz. Ni suruh buat benda baik, nak selamatkan nyawa. Ni kemaslahatan, kena taat ulul amri Ustaz. Kena beritahu. Takkan Ustaz tak faham, takkan saya nak jelaskan, saya nak muridnya. Beritahu Ustaz tu, jangan malu nak tanya, kena tanya lah kan. Jangan sebab dia akan menyusahkan kan. Kena denda siapa kalau tuan-tuan yang panggil? Tuan-tuan lah kena denda, surau lah kena kan. Siapa suruh kau panggil ustaz-ustaz yang tak vaksin ni? Jais dah tadi dah dapat, dah forward, sila kemukakan sijil vaksin dan juga tauliah mengajar kan. Tadi saya pergi hari Jumaat tadi, Pait Kelang, dia datang kan, penyarah masjid datang tengok kan. Tapi dia tengok saya ada tauliah semua, okay lah kan.
Tak ada masalah lah. Syak dah masuk. Azan dulu tuan. Kita bagi azan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah itu baru sebahagian daripada keadaan syurga yang digambarkan oleh ulama dalam kitab ni tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambung lagi gambaran syurga ini di tahun hadapan, insya-Allah. Tahun depan lah kan. Mana ni dah bulan 12, berzatama ialah tahun depan. Kan? Jadi cukup setakat tu, insya-Allah kita jumpa lagi. Dan macam biasalah di luar tu tuan-tuan, siapa nak minyak wangi raudah ke, jadi malam ni saya ada bawa apa, kapsul habatus sauda, 6 dalam 1. Tuan-tuan tak payah beli madu lah, tak payah beli minyak zaitun semua, beli kapsul dia. Dalam kapsul tu ada 6 habus sauda, ada madu, ada minyak zaitun, ada delima, ada galik, ada semua ada dalam tu lah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan 200 kapsul, harga dia RM50. Tuan-tuan tengok kat luar tu sekarang ada kat luar tu kapsul habatus sauda. Jadi sekarang ni eloklah makan suplemen tu di samping vaksin
Kan di samping vaksin, kita bantulah dengan makanan-makanan yang seumpama ni untuk menguatkan imunisasi kita lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan siapa nak berinfak tu, tabung infak ada di belakang tu nanti, insya-Allah. Siapa nak flyers pun ada di luar sana tu, kod flyersnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Zakiran syakir sama manazil bil hilm wa akram bil taqwa bil afiyah wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.